بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين Qala lahum nabiyyu, berkata Nabi mereka kepada mereka, sambungan daripada kisah umat Bani Israel meminta raja daripada Nabi Syamuel untuk menentang satu kaum yang diri Jalut. Jadi mereka meminta, maka Nabi mereka berkata kepada mereka, inna ayatan mulkihi Inna Allah ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengutus Talut menjadi raja bagi kamu. Qalu anna yakunahul mulku alaina. Berkata mereka, bagaimanakah ia menjadi raja ke atas kami? Wa nahnu haqqu bil mulki min. Sedang kami lebih layak menjadi raja daripadanya. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan ia tiadalah mempunyai harta yang banyak. Qala, berkata Nabi mereka, inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah telah memilih dia, yakni Talut, menjadi raja di atas kamu, serta dianugerahinya ilmu yang luas dan tubuh badan yang kuat. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas kurnianya lagi Maha mengetahui. Nabi Allah Samuel kemudian memohon kepada Allah supaya mereka dikurniakan seorang raja. Allah wahyukan bahawa raja mereka ialah seorang yang bernama Talut. Jadi yang lawan dia itu Jalut, raja yang zalim itu. Ini raja bagi orang Israel ini nama Talut. Lalu Nabi Allah Samuel membawa Talut ke hadapan pembesar-pembesar kaum Israel untuk mengisytiharkan kerajaannya. Lalu berkatalah ia, iaitu firman Allah yang bermaksud, hai kaum Israel, sesungguhnya Allah mengutus Talut menjadi raja bagi kamu. Bila kerajaannya diisytiharkan, mereka bertanya-tanya, bagaimana Talut menjadi raja? Setahu mereka, setiap Nabi kaum Israel tidak akan dibangkitkan melainkan mestilah keturunan Lawi bin Yaqub. Itu anak Nabi Yaqub, adik-beradik kepada Nabi Yusuf tu. Dan setiap raja kaum Israel pula akan dibangkitkan melainkan mestilah dari keturunan Yahuda bin Yaqub, adik-beradik Lawi. Lawi dan Yahuda dua rukun anak Nabi Allah Yaqub alaihissalam bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Keduanya menjadi sumber kemegahan bagi kaum Bani Israel. Yang sebegitulah Bani Israel ini. Nabi kita Muhammad SAW dibangkit pun itulah dia bangkitkan Nabi dia tak layak kalau tidak kaum Bani Israel. Jadi Raja Talut ni pun mereka pertikaikan. Dari rumpun Lawi terbitlah Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS. Dan dari rumpun keturunan Yahuda terbitlah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman AS. Yang kedua ialah raja-raja besar kaum Israel
disamping menjadi sebagai Nabi. Tetapi Talut ini tidaklah terbit dari kedua rumput tadi. Bukan dari rumput yang menurunkan Nabi, dan bukan pula dari rumput yang menurunkan raja. Bukan terbit dari rumput atau keturunan Binyamin bin Yaqub. Berdasarkan adat dan tradisi lama inilah mereka menolak Talut menjadi raja mereka. Itulah sebabnya mereka berkata, iaitu firman Allah yang bermaksud, bagaimanakah ia menjadi raja atas kami, sedangkan kami lebih layak menjadi raja daripadanya, dan ia tidak punya harta yang banyak. Yang kenyataan ini jelaslah bahawa mereka masih mengagung-agungkan keturunan dan mengutamakan kekayaan harta benda untuk melayakkan diri menjadi seorang raja, sebagaimana keturunan mereka para Nabi masa-masa Nabi Muhammad SAW. Mereka pertikaikan keturunan Nabi, bukan Bani Israel. Maka berdasarkan pendapat dan kebiasaan kaum Bani Israel ini tadi, didapati kumpulan-kumpulan yang masih lagi terpengaruh, bahkan berpegang teguh dengan adat lama, bahawa jawatan pimpinan umat, ketua negara atau raja yang memerintah adalah merupakan warisan turun-temurun yang tidak boleh disandang melainkan oleh para waris sahaja. Pendapat ini telah terbatal kebenarannya kerana telah dihapuskan oleh adanya firman Allah yang menceritakan seterusnya dalam ayat yang berbunyi, qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Berkata Nabi mereka, Nabi Syamul, sesungguhnya Allah telah memilih dia, iaitu Talut, menjadi raja di atas kamu, serta dianugerahinya ilmu yang luas dan tubuh badan yang kuat. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa-siapa yang dikehendakinya, dan Allah amat luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Maksudnya, manakala Nabi Allah Samuel mendengarkan ketentangan dan bangkangan kaum yang menolak Talut untuk menjadi raja mereka, ia menerangkan bahawasanya Allah memilih Talut menjadi raja mereka bukanlah sia-sia, bukanlah perajaannya berdasarkan atas keturunan atau kekayaan khazanah harta benda sebagai mereka dakwakan, tetapi perajaannya didasarkan atas iradah, jadi kehendak Allah dengan perantaraan kurnia. Jadi dia bukannya, iaitu luas pengetahuan, jadi orang alim, orang yang berilmu, dan kekuatan tubuh badannya tegak lagi kuat. Diceritakan pula bahawa Talut itu nama gelaran dalam bahasa Ibrani Hebrew kerana susuk tubuhnya yang besar dan tinggi. Dialah di antara orang yang paling tinggi pada zamannya menurut ukuran kepala dan bahunya. Kerana awak Jaluk tu orang yang hebat besar juga daripada dia lagi. Namun Talut yang sebenarnya ialah Syawal bin Qais dari rumput jadi keturunan Binyamin, anak Nabi Allah Yaqub, adik kepada Nabi Yusuf. Kerjaannya menyambak kulit, dan setengah riwayat mengatakan ia sebagai tukang air yang beri minum kedai-kedai. Suatu hari kedai kemudian ayahnya hilang, tersesat. Lalu ia telah pergi mencarinya. Lalulah ia di hadapan rumah Nabi Allah Samuel untuk bertanyakan sekiranya Nabi itu tahu akan hal kedainya. Sedang ia berada di rumah tersebut, tiba-tiba mendidihlah minyak yang ada dalam tersimpan dalam sebuah tanduk binatang yang sentiasa diperhatikan oleh Raja Samuel. Setiap orang yang masuk ke rumahnya, kerana ketika Allah mewahyu kepadanya tentang orang yang bakal menjadi raja, ia telah dibekali dengan sebatang tongkat dan sebuah tanduk berisi minyak. Sekiranya ada orang yang masuk ke dalam rumahnya dan didapati minyak itu mendidih, itu adalah isyarat dan petunjuk bahawa yang masuk itu ialah orang yang dijanjikan oleh Allah bakal menjadi raja. Bila Nabi Samuel melihat minyak yang dalam tanduk itu mendidih, menggelegak, lalu diambilnya tongkatnya, kemudian diukur dan didapatinya sama tinggi dengan Talut, yakinlah bahawa Talut inilah orangnya yang bakal menjadi raja setelah melihat kebenaran alamat-alamat dan tanda-tandanya
Lalu minyak itu disapukannya ke kepala Talut dan dirajakannya ke atas kaum Israel di hadapan khalayak ramai. Inilah Talut, raja yang dilantik dengan kehendak Allah, yang berasal dari tukang menyambak kulit atau tukang pengambil air yang memberi minum kepada kaldai. Bukanlah ia dari keturunan raja-raja dan bukan pula dari golongan orang yang kaya atau yang berharta. Allah hanya memberikan kepadanya ilmu pengetahuan, kepandaian dalam perkara pemerintahan dan cara-cara maslahat peperangan, dan memberikan pula kepadanya tubuh yang besar, yang besar, tinggi dan penuh dengan kekuatan. Allah memberikan kerajaan kepadanya, pada siapa kerajaannya, pada sesiapa yang dikehendakinya. Tiada siapa pun boleh menyangkal atau menolak ketetapan Allah. Allahu wasi'un alim. Allah Maha luas kurnianya lagi Maha mengetahui. Maksudnya, sekiranya kamu cela orang yang menjadi raja itu sebabkan ia orang yang tidak berbangsa dan tidak berharta, maka setelah ia berpeluang menjadi raja, terbukalah pintu rezekinya yang kurniakan Allah kepadanya dengan seluas-luasnya. Dan Allah di samping berkuasa mengkayakan si miskin, tahu pula akan hajat seseorang di dalam perkara mentadbirkan hal ahwal dirinya dan kerajaannya. Tahu perkara-perkara yang telah lalu dan tahu pula perkara-perkara yang akan berlaku. Itulah Allah, Maha luas kurnianya lagi Maha mengetahui. Wa qala lahum nabiyyuhum, berkatalah Nabi mereka kepada mereka, ini Nabi Samuel tadi, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fi sakinatun min rabbikum, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datang kepada kamu sebuah peti yang membawa ketenteraman jiwa daripada Tuhan kamu. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaikah, dan sebuah peninggalan yang ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun alaihi wassalam, sedang peti itu dibawa oleh malaikat. Inna bi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin, sesungguhnya yang demikian itu suatu tanda bagi kamu jika kamu orang yang beriman. Jadi pada ayat 248 ini Allah telah menyatakan manakala Nabi Samuel ditanya kaumnya tentang apa tandanya kerajaan Talut, maka ia pun menjawab, iaitu firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya tandanya ialah datang kepada kamu semua peti yang membawa ketenteraman jiwa. Al-Qisah diceritakan oleh para ahli tamu atau ahli sejarah bahawa Allah Ta'ala telah menurunkan sebuah peti kayu, jadi keranda berwajah kepala manusia yang panjangnya 3 hasta dan lebarnya 3 hasta. Bagaimana keranda untuk membawa keluarga Fir'aun bila ia mati untuk disemadikan dalam keramik. Dia buat keranda ada buat muka bergambarkan, melukiskan muka manusia di hadapannya. Mula-mula diturunkan kepada Nabi Adam AS. Setelah itu kepada Nabi Syis, kemudian menjadi warisan turun-temurun anak cucu Nabi Adam dari golongan para rasul hingga kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, kemudian kepada Nabi Musa alaihi salam. Pada masa Nabi Musa AS, peti itu dibuat menyimpan kitab Taurat yang berkekalan hingga Nabi Musa meninggal dunia. Setelah itu peti itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain dari kaum Israel hinggalah sampai ke zaman kebangkitan dibangkitkan Nabi Samuel. Peti tersebut membawa keterangan jiwa bagi orang-orang selagi ia berada bersama-sama mereka. Banyak ahli tafsir bertelingkah pendapat tentang ketenteraman yang disebutkan dalam ayat ini. Yang lebih habis ialah pendapat yang mengatakan selagi peti itu bersama mereka, di mana sahaja mereka berada, akan terasa tentera.
Juga tanda kerajaan Talut ialah perbuatan Allah bermaksud. Dan peninggalan keluarga Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam. Yakni menurut setengah ulama ialah tongkat dan pecahan keping-keping batu yang bertuliskan isi kitab Taurat. Maka peninggalan itu merupakan ilmu dan atau syariat. Tempat mereka kembali mengambil hukum bila mana orang-orang Bani Israel berteringkah dan berselisih. Yang kemudiannya tunduk mengikut hukum-hukum tersebut. Atau bila mana mereka menghadapi peperangan, mereka belik-belikkan lembaran batu bersurat itu yang mengandungi ayat-ayat suci sehingga mereka mendapat kemenangan. Tetapi kemudiannya setelah mereka durhaka kepada Allah dan membuat kerosakan di muka bumi, Allah utus kaum Amalekah menindas mereka sebagai malapetaka, terutama setelah peti kerana yang berisi Taurat dirampas dan terlecutlah dari tangan mereka, dari tangan kaum Bani Israel itu. Maka sampailah masanya Nabi Syamuel memberitahu mereka bahawa tandanya Talut itu raja ialah peti pusaka yang terlucut dari tangan mereka itu akan datang kembali. Tahmiluhul malaikatu inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Peti itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya yang demikian itu satu tanda bagi kamu jika kamu orang yang beriman. Yakni dengan kedatangan tanda-tanda seperti adanya raja dan kembalinya peti pusaka mereka, akhirnya percayalah mereka akan kenabian Nabi Syamuel dan mengaku taat setia kepada Talut sebagai raja. Falamma fasala Talut bil junud, maka tatkala keluarlah Talut bersama-sama dengan bala tenteranya. Qala, berkatalah ia, Inna Allah mubtalikum binahar, bahawasanya Allah mencubai atau menguji kamu dengan sebatang sungai. Faman syariba minhu falaysa minni, barang siapa meminum airnya maka bukanlah ia daripadaku. Waman lam yat'amu fa innahu minni illa man i'tarafa ghurfatan biyadihi. Dan barang siapa tidak meminumnya, maksudnya ia adalah daripadaku, kecuali jika menceduk atau dia meminum seceduk dengan tangannya. Masyaribu minhu illa qalilan minhum, maka mereka meminumlah air sungai itu kecuali sedikit saja dari mereka yang tidak atau yang minum hanya secendok. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah, setelah Talut melampaui sungai itu beserta dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, tiadalah kami berdaya hari ini untuk memerangi Jalut dan bala tenteranya. Qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullah, berkatalah pula orang-orang yang mengetahui bahawa mereka bakal menemui Allah, ini beriman dengan kebangkitan di hari kiamat. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, berapa banyak telah berlaku sekumpulan kaum yang sedikit, yang kecil bilangannya, dapat mengalahkan sekumpulan kaum yang banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, Allah berserta orang-orang yang sabar. Jadi pada ayat 249 ini dikisahkan bahawa tidak lama kemudian mereka pun bergegas-gegaslah hendak berperang melawan musuh, dan mereka terdiri daripada kira-kira 70,000 orang askar yang diketuai oleh Raja Talut sendiri. Mereka melalui padang belantara yang panas terik dan tidak berair. Mereka amat gelisah bagaimana boleh menentang musuh dalam keadaan mereka kehausan dan kekurangan air. Mereka rayu kepada raja mereka, ini Talut, supaya memohon air dari Allah. Raja Talut berkata sebagaimana perbuatan Allah yang bermaksud, bahawasanya Allah mencubai atau menguji kamu dengan sebatang sungai. Barang siapa minum daripadanya,
Barang siapa minum airnya, maka bukanlah ia daripadaku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka juga ia daripadaku denganku, menjadi pengikutku, kecuali mencedok minumnya secedok dengan tangannya. Bila amaran ini telah diberikan kepada askar-askarnya, bertemulah mereka dengan sebatas sungai, iaitu sungai Palestin. Amaran ini menjadi ujian. Adakah mereka sebagai tentera mempunyai tata tertib, patuh kepada pemerintah, taat kepada pucuk pimpinan atau tidak? Tetapi maksud Allah selanjutnya, maka mereka meminumlah air sungai itu, kecuali sedikit sahaja dari mereka yang tidak, atau yang meminum hanya secedok dengan tangan sahaja. Ada diriwayatkan bilangan tentera kaum Israel yang melanggar larangan rajanya dengan meminum air sungai itu amatlah banyak. Di antara 70,000 orang itu hanya 300 orang dan beberapa belas orang saja yang tidak melanggar perintahnya. Itulah orang-orang mukmin yang patuh pada ketuanya, iaitu suatu jumlah yang kecil sama dengan bilangan tentera Islam yang di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW ketika memerangi orang musyrikin di medan perang Badar, iaitu 313 orang sahaja. Orang-orang yang meminum hanya secebok, hilanglah haus mereka. Binatang tunggangan mereka ketika itu juga cergas, dan dada mereka penuh dengan iman. Terus dapat menyeberangi sungai itu untuk meneruskan perjuangan mereka. Tetapi yang banyak meminumnya semakin lemah, pucat bibirnya, kecut hatinya, hingga tidak berani pergi berperang. Maksud Allah yang selanjutnya, setelah Talut melampaui sungai itu beserta orang-orang yang beriman, mereka berkata, yakni orang yang melanggar perintahnya, yang sudah kecut hatinya kerana mereka telah meminum air dengan begitu banyak dan menyelam dan bermain dengan air itu, maka jadi letihlah mereka. Tiadalah kami berdaya hari ini untuk memerangi Jalut dan bala tenteranya. Tetapi berkata pula orang-orang yang mengetahui bahawa mereka bakal menemui Allah, iaitu orang yang beriman dan mematuhi perintah rajanya, Raja Talut itu. Mereka berkata, berapa banyak telah berlaku sekumpulan kaum yang sedikit bilangannya dapat mengalahkan sekumpulan kaum yang banyak dengan izin Allah. Allah berserta orang-orang yang sabar. Ayat ini menjelaskan bahawa tentera Talut telah berpecah dua. Sebahagian besar enggan berperang dan sebahagian yang kecil terus berjuang dengan tekad. Walaupun kecil, jika ada keizinan Allah, tetap akan menang. Allah menolong orang yang sabar. Jadi tentera yang tidak ikut perintah itu rasa lemah kerana mereka telah dikenali oleh air yang banyak, sehingga mereka merasa letih dan tak berdaya lagi untuk memerangi tentera Jalut itu. Walamma barazu li Jalut wa junudih, tatkala mereka itu berhadapan dengan Jalut dan bala tenteranya, qalu, mereka berkata dan berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Wahai Tuhan kami, tumpahkanlah sabar ke dalam hati kami dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami mengalahkan kaum yang kafir itu. Pada ayat ini Allah menceritakan kepada itu maksud dari firman-Nya, manakala mereka itu, yang tentera Talut berhadapan dengan tentera Jalut dan para tenteranya, mereka berkata dan berdoa, wahai Tuhan kami, tetap tumpahkanlah sabar dalam hati kami dan tetapkanlah kaki, yang pendirian kami, dan tolonglah kami dalam mengalahkan kaum yang kafir. Jadi mereka itu berjuang terus walaupun dengan angkatan yang kecil, sambil berdoa memohon pertolongan Allah. Fahazamuhu biidznillah, maka mereka pun mengalahkan Jalut dan bala tenteranya dengan izin Allah. Wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Dan Nabi Daud, salah seorang tentera Talut itu, dapat membunuh Jalut
Dan Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud, serta diajarkannya kepadanya perkara-perkara yang Allah menghendakinya. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahu bi ba'dil lafasadatil ard. Jika tidaklah ada tolakan dari Allah ke atas manusia, setengahnya menentang setengahnya yang lain, dan saya binasalah bumi ini. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tetapi Allah mempunyai kurnia atas seluruh alam. Akhirnya pada ayat 251 ini Allah nyatakan, dan itu permanya bermaksud, maka mereka pun, ini tentera Talut itu pun dapat mengalahkan Jalut dan tentera-tenteranya dengan izin Allah. Jadi doa mereka ini Allah perkenankan sehingga musuh mereka dapat dikalahkan. Maksud Allah selanjutnya, dan Nabi Daud salah seorang dari tentera Talut dapat membunuh Jalut. Kisah Nabi Daud membunuh Jalut. Kata sahibul hikayah, Daud adalah anak bungsu di antara 13 orang anak dari orang yang bernama Asyar. Daud itu pendek orangnya, dan waktu kecilnya kurus, berpenyakit, menyebabkan ayahnya menyisihkannya supaya tinggal jauh di kaki bukit untuk bekerja mengembala kambing. Kerana terbiasa bekerja kasar sehingga kuat badannya dan kerap menewaskan binatang-binatang buas seperti singa dan lain-lainnya yang mengacau binatang ternakannya. Ia bersifat penyabar, mulia hati, tiada makan melainkan dari hasil titik peluhnya. Ia telah dipilih oleh Raja Talut untuk beradu kekuatan menentang Raja Jalut. Talut berjanji, sekiranya Daud dapat membunuh Jalut, ia akan dikahwin dengan putrinya, dan separuh kerajaannya akan diserahkan kepadanya, ini kepada Nabi Daud AS. Nabi Daud pun menyanggupi perjanjiannya itu. Ia beradu kekuatan dengan Jalut dengan menggunakan tali lastik, kalau kita kata bidah, dan 3 biji batu. Sedang Jalut pula seorang raja yang terkenal kuat dan gagah berani, biasa bertempur mengalahkan musuh-musuh yang banyak hanya dengan berseorang diri. Siap sedia dengan kuda, lengkap alat senjatanya, memakai ketopong besi atau topi besi pula di kepalanya. Walau bagaimanapun, Nabi Daud dapat melastik Jalut dengan 3 biji batu sekali lastik, dan batu itu terbang di bawah angin, memecah kelompong ataupun topi besi dan menembusi kepala serta membunuh pula 30 orang tentera Jalut yang ada di belakangnya. Jalut terguling ke tanah lalu mati, dan dengan kematiannya semua bala tenteranya telah dapat dikalahkan oleh tentera Bani Israel pimpinan Raja Talut itu. Setelah itu kaum Bani Israel terlepaslah dari tindasan musuh-musuhnya dan dapat menegakkan kerajaannya yang dipimpin oleh Raja Talut. Raja Talut telah mengukir janji tidak memberikan separuh kerajaannya kepada Nabi Daud, hanya mengkahwinkannya saja dengan putrinya. Tetapi Nabi Daud bersabar. Setelah Talut mati, kaum Bani Israel melantiknya menjadi raja mereka. Itu setelah 7 tahun dari kematian Raja Jalut yang dibunuhnya. Demikianlah akhirnya kisah Nabi Daud jadi raja yang kemudiannya menjadi nabi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya yang bermaksud, dan Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud AS, serta diajarkannya kepadanya perkara-perkara yang Allah menghendakinya. Yakni 2 kurnia diberikan Allah kepada Nabi Daud, iaitu pangkat raja dan pangkat nabi. Dan Allah juga mengajarkannya berbagai-bagai ilmu pengetahuan seperti membuat baju besi, mengetahui bahasa burung, mempelajari kitab Zabur, berlagu dengan suara yang merdu yang tidak ada bandingannya dari sekalian makhluk. Bila dibacanya kitab Zabur, semua yang mendengar terpegun, terpesona kesangat merdunya binatang-binatang buas, burung dan unggas, air yang mengalir, angin yang bertiup, semuanya berhenti belaka
kerana asyik mendengar kemerduan suaranya, suara Nabi Daud AS membaca kitab Zaburnya. Kemudian pada akhir ayat Allah berfirman, walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dahu bi ba'din lafasadatil ardh walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Jika tidak adalah tolakan dari Allah ke atas manusia, setengahnya menentang setengahnya yang lain, nescaya binasalah bumi ini. Tetapi Allah punya kurnia atas seluruh alam. Maksudnya untuk mengekalkan pelajaran sunnatullah supaya alam ini tidak binasa sehingga sampai kepada saat kebinasaannya, iaitu kiamat. Allah mentakdirkan setengah manusia menentang setengah yang lain. Yang mukmin dan taat mengalahkan yang kafir dan durhaka. Yang baik dan berbudi mengalahkan yang jahat dan membuat kerosakan. Jika mereka dibiarkan, nescaya akan bermarajalela lah. Dan dengan demikian binasalah bumi ini. Tetapi diikuti Allah, seluruh alam dapat mengecap nikmatnya dengan menyebarkan agama Allah ke seluruh muka bumi. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq. Demikian itu adalah ayat-ayat Allah yang kami Allah bacakan kepadamu ya Muhammad dengan sebenarnya. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sebenarnya dari golongan para rasul. Jadi Allah berfirman, maksudnya demikian itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu ya Muhammad dengan sebenarnya. Jadi kisah tersebut adalah sebenar-benar kisah yang mesti diyakini, tidak sekali-kali boleh diragukan, kerana tercatat dalam kitab-kitab mereka. Kitab-kitab orang Yahudi pun ada mencatatkan kisah Raja Jalut dan Raja Talut dan Nabi Daud ini. Dan Allah melanjutkan firman-Nya bermaksud, dan sesungguhnya engkau sememangnya dari golongan para rasul. Jadi dalam keadaan engkau ya Muhammad buta huruf, tidak tahu membaca kitab-kitab mereka, dapat pula engkau ceritakan kepada mereka dan kepada kaum Israel itu tentang kisah orang-orang zaman dahulu. Ini menunjukkan apa yang engkau ceritakan itu adalah wahyu daripada Allah, dan engkau menjadi pesuruhnya dan rasulnya. Demikianlah bahasan uraian tafsir Al-Quran juzuk kedua surah Al-Baqarah ini, ayat 140 ini hingga ayat 252. Walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah.